kan. Kita pun jalan, rata-rata kita dah penat ni siang ni kan, kerja kan, dia dah penat, dia pun bukan di shift kan. Tapi dah isteri minta, kita bagi. Sampai masa je bila kita kahwin dari satu, isteri minta cerai. Kau mana? Kan? Walaupun dia dibenarkan dalam syarak, oleh syarak, tapi benda itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka. Lain kalau suami itu seorang yang culas menjalankan tanggungjawab dia, itu nak cerita. Nafkah tak bagi, apa tak bagi, tak tahu kahwin dua kat Thailand tu memang kan. Tak usah kata orang biasa, doktor guru ni paling ulama. Kita ni jawatan agama, kawan-kawan kita jawatan agama pun tak setuju. Ustaz pun tak setuju kan. Kalau seorang suami itu culas menjalankan tanggungjawab dia, tapi pandai nak berkahwin dua, bab semayang, bab puasa tak ikut Nabi pula. Itu sindiran dia. Bab kahwin dua ikut Nabi, buat puasa, buat semayang puasa tak ikut Nabi pula. Kan? Sindiran yang sangat tajam. Kerana ada orang yang nak berpoligami ni macam tu pun. Bab agama tu memang teruk, tapi bab kahwin dua laju. Walau macam tu, dia tidak menjadi satu justifikasi bagi seorang isteri untuk memohon cerai daripada suami dia tanpa alasan yang diterima syarak. Kan? Walau macam mana pun itu dia, sampai ke tahap tu. Maknanya apa yang Allah halalkan tu, walaupun Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala cerita terperinci dalam Quran. Malah ada satu surah dalam Quran namanya surah At-Talaq, juzuk 28. Beberapa surah selepas surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq. Ada satu surah At-Talaq. Bayangkan. Maknanya benda tu halal di sisi Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tak suka benda tu. Kan? Itu dia tuan-tuan. Baik, itulah dia maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Baik, kita lihat keterangan yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini. Lelaki yang dimaksudkan hadis ini adalah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran, yang hanya percaya kepada Al-Quran saja. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Ulangan ini tidak syak lagi, telah terkeluar dari ikatan agama Islam. Itu adalah realiti. Pasal dia menerima Al-Quran dan menolak tafsiran Al-Quran, iaitu hadis Nabi SAW. Sebab benda-benda yang praktikal tak ada dalam Quran. Macam mana semayang, tak ada dalam Quran. Ada ayat Quran menceritakan tentang semayang. Iza qumtu ila shalah fabda'u bi takbiratul ihram, summa qra surat al-Fatihah, summa marka'u, summa tadilu, summa sujudu, summa qudu baina sajdatain. Ada? Tak ada tuan-tuan. Yang ada Al-Quran tata cara berwuduk atau yang ada. Iza qumtu ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu memang ada. Tata cara berwuduk memang ada dicerita dalam Al-Quran. Tapi tata cara sembahyang tak ada dalam Quran. Itu pun wuduk tu pun ditunjuk oleh Nabi SAW bagaimana kaedah dia. Walaupun Quran menceritakan, tapi Quran menceritakan turutan rukun wuduk itu saja. Macam mana yang kata sapu basuh muka tu, macam mana Nabi tunjuk. Macam mana kata basuh tangan tu Nabi tunjuk. Ya? Macam tayamum. Ada Quran pun cerita tayamum macam mana? Tak ada. Cuma Quran kata tayamum tu di muka dan kedua belah tangan kamu saja. Kaedah ni macam mana? Ditunjuk oleh Nabi SAW, disaksikan oleh para sahabat. Kemudian sahabat bila berhijrah ke negara tempat-tempat baru, sahabat pula mengajarkan ilmu ini kepada murid-murid mereka. Dan begitulah pertaliannya sampai kepada kita pada hari ini. Kan? Jadi orang yang menolak hadis-hadis Nabi ini, kata penyusun kitab ini, almarhum penyusun kitab ini, terkeluar dari ikatan agama Islam. Wal'iyazubillah. Kan?
Dan pada realitinya seorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Sebab salah satu tafsir Al-Quran itu tafsirul Quran bisunnatin nabawiyah. Ada kalanya kata-kata Nabi SAW mentafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau tuan-tuan belajar ilmu tafsir, mengaji kitab tafsir akan ada kan penerangan dia. Ada ayat tertentu yang para sahabat tak faham, para sahabat tanya kepada Nabi, Nabi menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat tersebut dengan terperinci. Tak jadi hadis Nabi kan. Cuba kalau tak ada dari Nabi, kita tak faham maksud ayat Quran ni. Ayat Quran ni dua jenis. Satu muhkamat, ya, yang jelas maksudnya kita boleh faham. Satu lagi wa ukhra mutasyabihat. Yang mutasyabihat ni yang para sahabat tak faham, para sahabat tanya kepada Nabi SAW. Nabi menjelaskan makna ayat-ayat tersebut, melainkan huruf-huruf awal surah saja. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Nun dan yang lain-lain lah. Ayat itu memang dalam kitab tafsir mana-mana pun Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Ta'ala je yang maha mengetahui maksud huruf-huruf ini. Walaupun ada para ulama tafsir yang cuba mentafsirkan makna Alif Lam Mim, Yasin, Qaf, Taha. Yasin tu kata setengah ulama tafsir, Yasin tu dan Taha itu adalah nama Nabi SAW. Daripada nama-nama Nabi ni banyak kan, antaranya Yasin, Taha, atau dibuat selawat tu, selawat Badariyah tu kan. La Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah kan. Tu. Jadi kalau tak ada di Nabi, mesti kita nak faham Al-Quran. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum. Maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayatnya, serta menguraikan dan menerangkan yang muskil. Oleh kerana itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran saja, tapi ia mesti disertai dengan hadis Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu memang sempurna dah. Quran sendiri kata ma faradna fi kitab min syai'. Tak ada apa pun yang tinggal dalam Quran ini daripada sesuatu. Memang sempurna, lengkap. Tapi sempurna lengkap yang bagaimana? Disebut oleh Tuan Almarhum Tuan Guru ni, dasar-dasar, prinsip-prinsip, itu disebut dalam Al-Quran. Tapi bagaimanakah praktiknya? Banyak daripada hadis Nabi SAW kan? Macam mana nak berwuduk, macam mana nak semayang, macam mana nak tayamum, macam mana nak buat haji, nak tawaf macam mana, nak sa'i macam mana. Al-Quran tak cerita. Apabila kamu bertawaf, kamu pusing mula daripada Hajarul Aswad, fabda'u min Hajaril Aswad. Kau pusinglah keliling. Nanti pusing tu kau bacalah subhanallah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tak ada dalam Quran. Tapi macam mana kita tahu benda-benda itu? Daripada perbuatan Nabi SAW ketika mengerjakan Hajjatul Wada'. Diperhati oleh para sahabat. Sahabat ikut satu persatu je. Kan? Kalau tak ada di Nabi ni macam mana? Memang blackout lah. Kan? Syariat itu akan jadi tergantung, akan jadi cacat. Maka itulah yang dikendaki oleh setengah golongan yang disebut sebagai golongan anti hadis, yang berniat untuk merosakkan Islam dari dalam. Jadi kita janganlah terpengaruh dengan fahaman-fahaman seperti itu. Dan kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat sekeliling kita, jangan terpengaruh dengan golongan anti hadis ni. Kerana ditakuti boleh merosakkan akidah kita, boleh menggugurkan syahadah kita. Sedangkan Quran sebut ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Quran sebut apa yang datang kepada kamu daripada Nabi, kamu ambil. Apa yang dilarangnya, kamu berhenti dan tinggalkan. Kerana apa yang Nabi sebut itu, apa yang Nabi bawa, yang Nabi kata, perbuatan Nabi semua itu bukan daripada diri Nabi. Ianya adalah wahyu dari Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu dia. Kalau orang mengaji Quran betul,
betul-betul dia mengaji Quran, dia tidak akan mempertikaikan kesahihan hadis Nabi SAW sebagai sumber syariat. Jadi itulah dia sikit sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ini. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan hadis yang ke-7 pada bulan kita akan datang, iaitu pada 20 Jun 2023 kita akan sambung dengan hadis yang ke-7 bertajuk golongan yang sentiasa menang. Bukan golongan yang sentiasa menang, akan diceritakan dalam hadis yang ke-7 nanti, insya-Allah Allah SWT. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sebab kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Jadikan paduan dari baik kita kepada rahmati berkata Allah SWT. Dan kita baik kita bersama mesti dan anak kita akan bagi dosa pada akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan boleh dikasih bahasa dalam dipercaya semua Muhammad Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan semoga bulan Syawal yang akan berakhir tidak berapa lama lagi, kita akan isi dengan pengisian-pengisian yang baik, dan sekiranya adalah jamuan raya di mana-mana, marilah kita meraihkannya sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Dan kita sama-sama lah berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun akan datang, sekaligus bertemu kembali dengan bulan Syawal, insya-Allah. Kerana perjalanan setahun tu walau terasa panjang, walaupun pada hakikatnya ia adalah sebentar sahaja. Tahu-tahu dah sampai ke depan kan, masa itu berlalu pantas. Itulah salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Jadi insya-Allah kita bertemu pada bulan akan datang. Yang baik dari Allah SWT dan yang kurang itu saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma arham jamana hadza al-umma tafaqana wa tafaqana ma'suma. Allahumma naj'aluka fi nuburi a'da'in wa na'udzuka min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farid jamahum wa shattit kalimatahum zazil aqim muslim kalbabi kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujaz sahabat zaman ahzab ya zimu wa sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Nasir Muhammad SAW Rahman Rahmin. Rabbana zidni muzulun fama ya akramaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa min sanna wa limanna wa lifa'na wa a'malna fi lailatin mubarakah min syarri syawal barakah samin alim wa lana maulana innakum rahim. Dawana fiha subhanallahi wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.